Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang bersiaran di laman Sumber Inspirasi. Jadi pada video kali ini insya-Allah sama-sama kita akan kongsikan berkenaan tentang langkah-langkah menuju sikap mental yang positif. Jadi tuan-tuan sekalian, tujuan kita bercakap tentang ini kerana kita nak membiasakan diri kita, fikiran kita untuk berfikir positif. Kerana banyak impak yang baik yang boleh kita dapatkan apabila kita ada mental yang positif, fikiran yang positif. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama insya-Allah yang bakal kita kongsikan iaitu kita perlu kuasai fikiran kita ini dengan penuh keyakinan. Jadi apa yang saya dapatkan ini daripada salah satu nota yang saya dapat daripada penulisnya yang bernama, saya tak ingat. Okay, nanti saya akan mentionkan di bahagian description. Okay, terima kasih kepada beliau. Jadi kita teruskan langkah pertama, iaitu kita perlu kuasai fikiran kita dengan penuh keyakinan. Hanya ada satu jalan menuju sikap mental yang positif, iaitu apa? Kita perlu mengendalikan fikiran kita dengan penuh keyakinan. Kerana fikiran kita ini adalah satu nikmat Tuhan, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, yang mana yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Jadi setiap orang memiliki harta karun yang menakjubkan, iaitu yang disebut sebagai otak dan saraf. Semua orang normal pada prinsipnya mewarisi kekuatan untuk meraih segala hal yang telah diraih oleh orang lain atau sedang berusaha diraih oleh orang lain. Jadi kita memiliki kekuasaan untuk mengarahkan semangat, emosi, naluri, kecenderungan, perasaan, suasana hati, sikap dan perilaku kita menuju kepada sebuah pencapaian, sebuah matlamat ataupun sebuah hasil akhir. Cuma terserah kepada kita bagaimana untuk menggunakan nikmat yang Allah SWT bagi ini, yang sangat besar ini. Jadi menurut beliau, untuk kita menangkis segala perkara-perkara negatif, fikiran-fikiran negatif, kita perlu afirmasikan selalu, iaitu perkataan apa? Fikiran saya adalah milik saya daripada Allah SWT. Saya akan mengendalikannya, iaitu mengendalikan fikiran. Jadi beliau sarankan untuk kita selalu afirmasikan ayat ini. Fikiran saya adalah milik saya yang Allah SWT berikan. Saya akan mengendalikannya. Cuma kita perlu pegang betul, bukan fikir milik saya tu milik kita secara mutlak, milik kita secara hakikat, tidak. Hanya pinjaman sahaja. Formasi ini bertujuan untuk kita dapat pegang fikiran kita dan dapat kita kendalikan fikiran kita daripada terus berfikiran negatif dan tukar kepada berfikiran positif. Yang pertama tadi iaitu kita perlu kuasai fikiran kita dengan penuh keyakinan. Yang kedua, kita perlu tetapkan fikiran kita pada apa yang kita inginkan sesuai dengan syariat dan singkirkan daripada apa yang tidak kita inginkan. Jadi kedua ini kita perlu tetapkanlah fikiran kita, apa yang kita nak, dan singkirkan apa yang kita tak nak. Kebanyakan tuan-tuan sekalian, cara kita berfikir akan digantikan oleh kata-kata. Tetapi ni kita perlu ingat, fikiran motivational yang terdalam biasanya adalah merupakan gambaran, imajinasi. Dia bukan dalam bentuk kata-kata. Jadi jika sebuah gagasan muncul, biasanya adalah berupa gambar, bukan sebagai orang kata rangkaian kalimat, rangkaian perkataan yang berjalan di kepala kita, bukan. Jadi gambar adalah cara berfikir yang paling awal, yang paling strong, yang paling konkret dan yang paling kuat. Jadi oleh kerana itu, kita perlu mempelajari bagaimana untuk kita mendisiplinkan fikiran kita ini dan
memvisualisasikan hal-hal atau perkara-perkara yang kita inginkan sesuai dengan syariat. Jadi jangan biarkan keliling kita ataupun lingkungan kita atau orang lain menggagu-gugah, orang kata menggoyangkan bayangan negatif ataupun memasukkan bayangan negatif pada diri kita. Jadi itu yang kedua. Pertama tadi, kita perlu kuasai fikiran kita dengan penuh keyakinan. Kedua, kita perlu tentukan apa fikiran yang kita nak dan apa yang kita tak nak, yang perlu kita sisihkan. Yang ketiga, terapkan hukum utama. Maksudnya apa? Kita perlu perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Sebaliknya, jangan kita perlakukan orang lain dengan buruk jika kita tak nak orang lain perlakukan kita dengan buruk. Jadi kita perlu belajar bagaimana untuk mencari perkara-perkara yang baik pada setiap orang dan setiap situasi secara konsisten. Ini saya ingatkan pada diri saya sendiri, bukan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ingatkan pada diri sendiri bagaimana untuk saya mengambil iktibar, mengambil pengajaran, mengambil hal-hal yang positif pada setiap orang. Kerana saya sendiri adalah manusia yang lemah, manusia yang perlu banyak belajar. Kita perlu sangat ni saya ambil pengajaran untuk diri saya, bagaimana untuk kita mengambil perkara-perkara yang baik pada setiap orang. Jangan kita melabel, InsyaAllah. Jadi yang keempat, singkirkan semua fikiran negatif melalui apa? Melalui pemeriksaan dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebahagian besar orang dia tidak menyedari bahawa mereka sedang berfikiran negatif, kecuali jika mereka secara sedar sedang berusaha untuk memeriksa fikiran, tindakan dan reaksi mereka sendiri. Kita boleh cuba untuk tanyakan pada diri kita, apakah fikiran yang sedang kita fikirkan ini positif atau negatif? Tuan-tuan sekalian, ketika kita gagal untuk menguasai fikiran kita, maka reaksi kita akan lebih kepada negatif. Jadi dengan cara kita semakin sering berlatih menggunakan sikap mental positif, jadi semakin cepat kita menyedari munculnya fikiran negatif. Jadi kita kena selalu tanya, adakah ini fikiran yang negatif atau positif? Kebanyakan yang berlakunya fikiran negatif ini apabila kita tidak sedar. Kita tidak sedar. Dengan kita memantapkan fikiran positif kita, insyaAllah kita akan sedar munculnya fikiran negatif dan kita boleh selesaikan. Jadi yang pertama dah, kedua dah, ketiga dah, keempat dah. Yang kelima, berbahagialah. Buatlah orang lain bahagia. Supaya bila kita merasa bahagia, bila kita bertindak seperti orang yang bahagia, dan bila kita bahagia, insyaAllah kita akan semangat. Dan akhirnya bila kita bertindak pun dengan semangat, dan akhirnya kita akan mengalami tuan-tuan sekalian, rasa bahagia dan semangat yang akan dilihat dengan sendirinya tanpa kita perlu memusatkan perhatian padanya. Buat orang lain bahagia. Jadi orang yang bahagia dan buat orang lain bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia. Jadi kemudian yang kelima, yang keenam, bentuklah kebiasaan bertoleransi. Jom kita sama-sama belajar bagaimana untuk berfikiran terbuka terhadap orang lain. Mari kita cuba untuk menyukai dan menerima orang lain apa adanya, dan bukan menuntut ataupun berharap mereka boleh jadi seperti apa yang kita harapkan. Sebaliknya kita perlu belajar untuk menerima orang lain. Carilah kebaikan dalam diri setiap orang dan belajar untuk menyukai orang lain. Dalam tulisan buku Keys to Positive Thinking daripada Napoleon Hill, apa yang baiklah kita boleh ambil kan. Saya kurang ingat, tapi satu okeylah, insyaAllah kalau ada rezeki saya boleh ingatkan lah. Jadi marilah kita, seperti cakap tadi, marilah kita
belajar menerima orang lain. Kemudian seterusnya, berikan sugesti positif pada diri kita sendiri. Sugesti adalah stimulus tertentu yang dikirimkan menuju otak kita melalui kelima-lima indera, iaitu penglihatan, pendengaran, perasa, peraba ataupun bau. Semua ini adalah jalan yang digunakan oleh unsur-unsur eksternal untuk mempengaruhi hidup kita setiap hari. Jadi selama proses ini dapat kita kontrol, berikan, upayakan supaya yang masuk ke dalam kelima-lima indera kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jadi kita perlu fokuskan yang masuk melalui lima-lima ini, pintu dia ini adalah perkara-perkara yang baik, yang positif saja. Jadi yang terakhir, doa adalah senjata orang Islam, orang mukmin. Jadi ketika kita berdoa ini, kita perlu tanamkan kepercayaan. InsyaAllah moga-moga Allah makbulkan diri kita, doa kita, dan pada setiap hari kita doakan agar fikiran kita ini dapat sentiasa mencari sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam setiap apa saja perkara yang berlaku dari setiap manusia yang kita temukan. InsyaAllah moga-moga dengan itu kita akan membentuk satu fikiran yang positif. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada kami di Sumber Inspirasi YouTube channel. Terima kasih kerana sudi menonton. Mari kita flashback balik apa yang telah kita bicarakan tentang topik ini, langkah-langkah menuju sikap mental positif, iaitu yang pertama, kuasai fikiran kita dengan penuh keyakinan. Yang kedua, kita perlu tetapkan fikiran kita apa yang kita nak menurut syariat, dan apa yang kita tak nak kita perlu singkirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu terapkan hukum utama. Maksudnya kita perlu amalkan kita ini apa, jika kita tak suka orang lain buat pada kita seperti itu, maka kita perlu hindarkan. Jadi ini kita perlu buat. Jadi yang keempat, singkirkan semua fikiran negatif melalui cara apa? Pemeriksaan diri kita, exploration dalam diri kita. Kemudian kita perlu buat orang lain bahagia. Jadi yang keenam, bentuklah kebiasaan untuk bertoleransi kepada orang lain. Yang ketujuh, berikan sugesti positif pada diri sendiri. Yang terakhir, gunakan kekuatan doa sebagai senjata orang Islam, orang mukmin. Jadi alhamdulillah, sekadar itu saja perkongsian pada kali ini. InsyaAllah jangan lupa untuk kita selaraskan tujuan kita. Jika kita nak jadi orang yang berfikiran positif, nyatakan kenapa kita nak berfikiran positif, letakkan matlamat, letakkan tujuan. Mungkin kita boleh tuliskan atas lembar kertas, kita boleh gambarkan, visualisasikan diri kita sendiri di atas kertas apa yang kita nak. Yang penting mengikuti syariat yang telah ditetapkan, yang ada dalam agama Islam, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kami doakan agar anda sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Sila kongsikan kepada rakan-rakan anda video ini jika anda rasa manfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.